jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita kuat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Daripada mutiara-mutiara yang akan dilontarkan oleh bahagia Ustaz Abdul Rahman ini. Dan sebelum tu kami jalan kuasa surau ingin mendahulukan kehadiran yang bahagia Ustaz Abdul Rahman yang sudi meluangkan masa pada malam ini untuk sesi ceramah umum pada malam ini. Dan sebelum tu, sebelum kita mula, kira-kira saya minta orang tua kat sini untuk masuk ke sini. Kita bagi orang ibu ke orang hitam untuk sebelah sini. Dan tolong العبد بعد الإسلام نعمة خير بعد ما أعطى العبد ما أعطى العبد بعد الإسلام. Sebelum tu, sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada Ustaz Abdul Khairi, saya nak menyeru adik-adik untuk dapat sama-sama kita menjaga pergerakan, jaga bising. Saat ini Ustaz Abdul Khairi cerita kamu tahu kan. Jadi sebelum dia cerita kamu kita jaga. Okay, saya serahkan pada malam ini sepanjang Ustaz nak cakap lah. Berapa panjang terpulang kepada Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz Abdul Khairi. Halo, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam waj'alna khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim wa alaihim ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi sahabat saya, pengacara majlis ahli jawatan kuasa surau Istiqamah berisi 18, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, pelajar-pelajar yang dikasihi rahmati Allah. Saya diberi tajuk Til Jannah. Kita bila sebut Til Jannah hingga ke syurga ni, dia berkait dengan kawan kita, sahabat kita. Sebab tu Nabi SAW bersabda daripada an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi SAW, Nabi kata apa? Al-mar'u ma'a man ahab, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang ni dengan agama kawan dia, maka tengoklah dengan siapa kita kawan. Kadang-kadang adik-adik ni kan, kawan-kawan kita dididik oleh ibu dan ayah kita hampir 26 tahun, 30 tahun. Tiba-tiba kerana seorang kawan, kita kawan dengan dia, kita boleh hancur dalam masa 1 minggu ya. Sebab tu kita kena tengok kawan kita, kerana kawan ni sangat penting. Dia akan membentuk diri kita. Kita kadang-kadang didik anak-anak kita kan sampai 20 tahun masuk universiti. Alhamdulillah, sebelum masuk universiti dia sangat baik, taat kepada perintah kita. Tiba-tiba masuk universiti lebih kurang dalam seminggu ataupun sebulan, balik-balik dah berubah kerana kawan. Sebab tu pentingnya kita kena cari kawan. Kata Sayyidina Umar, ma a'tal al-'abd ba'da al-islam ni'matan khairan min akhi salihin. Dia kata tidaklah seorang diberikan nikmat selepas Islam yang lebih baik daripada nikmat sahabat yang soleh. Fa idza wajada ahadukum waddan min akhihi falyatamassa bihi. Apabila kita dah dapat kawan yang soleh, pegang elok-elok. Kita kena cari kawan yang baik, kawan yang soleh. Ni adik-adik kita ni kan, kalau ikut sendiri tak datang, tapi ada kawan-kawan bawa datang turun ke surau Istiqamah ni. Dan menunjukkan apa? Kena ada kawan. Kawan yang soleh ni kita kena pegang dia.
Kerana apa? Kerana kata Hasan Al-Basri, istaktharu, perbanyakkan, min asdiqail mu'min, di kalangan kawan-kawan yang mukmin. Fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah, kerana kawan yang baik ni akan bagi syafaat esok di hari kiamat. Katalah tuan-tuan, saya masuk syurga, saya nak tarik tuan-tuan semua masuk syurga. Tuan-tuan nak tak? Tak mau. Nak tarik tuan-tuan masuk syurga. Tapi kalau tuan-tuan masuk syurga, jangan lupa Ustaz Abdullah Khairi. Sebab apa? Sebab kawan yang baik dia boleh bagi syafaat, kata Hasan Al-Basri. Menunjukkan penting tuan-tuan, kita kena cari kawan yang baik. Siapakah kawan yang baik itu? Kalau tuan-tuan nak tahu kawan yang baik macam mana, ada 10 saya nak urai hari ni. Ni adik-adik kena tengok ni, kawan-kawan kita ni, yang mana yang bagus untuk kita jadikan sahabat. Sebab kalau tengok kan, ada satu kisah namanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni, mereka ada 7 orang bersama dengan Qitmir ataupun seekor anjing. Mereka tidur selama 300 sinin, 300 tahun. Wazdadu 9, ditambah 9, maksud dia 309 tahun. Mereka ni hebat tak hebat? Mereka disebut dalam Quran fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda-pemuda yang hebat ni, macam mana mereka boleh berjuang sekali, mereka boleh tidur sekali, mereka boleh bangun sekali, dan mereka mati pun sekali. Hebat pemuda ni. Mereka tidur selama 309 tahun. Mereka yang amanu bi rabbihim, mereka yang beriman. Sebab tu kawan kita ni tuan-tuan, kita kena bersahabat di atas iman. Di atas iman, bukan kerana duduk dekat Putrajaya Prinsip 18, tak, kerana iman. Yang ni kita pegang sungguh-sungguh. Mereka ni kerana iman tuan-tuan, mereka sanggup berdiri. Berdiri apa? Di hadapan raja yang zalim. Mereka kata apa? Tuhan kami, Tuhan langit dan bumi. Lalu mereka dikejar untuk dibunuh. Mereka sembunyi dalam gua selama 309 tahun. Mereka tidur sekali dalam gua, mereka bangun sekali, dan mereka mati pun bersama. Kerana apa? Kerana beriman kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, cuba tengok kawan-kawan yang kita kawan. Kawan kita macam mana? Kawan kita ni, kita dunia semata-mata, ataupun kawan kita ni until jannah, till jannah. Ada orang putih kata until paradise, kan? Sampai surga atau tidak? Cuba tengok. Yang pertama ciri kawan kita yang baik ni, kalau ada, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran. Dia kata apa? Allah berfirman, ya wailata laitani, celaka aku, dia kata, ya lailata laitani lam attakhiz fulanan khalilan. Dalam surah Al-Furqan ayat 28. Celaka aku, dia kata, kerana aku telah silap menjadikan dia sebagai kawan. Jangan esok di akhirat kita akan sebut macam tu, ya lailata, celaka aku jadikan dia sebagai kawan. Sebab tu kena pilih kawan yang elok. Apa kawan yang elok? Pertama, kawan itu kita kena pegang dia jika bila kita berjumpa kita rasa ceria. Ada tak kawan-kawan sini yang kita jumpa seronok kan? Jumpa dia rasa seronok. Ataupun kita jumpa dia, jumpa kita nak hutang. Jumpa dia hutang. Jumpa dia nak hutang. Hutangnya dia lah. Kalau yang ni, tinggalkan. Akak-akak kalau ada kawan macam ni, tinggalkan. Yang apa? Jumpa ceria. Kita jumpa seronok. Saya ada kawan baik. Kami berkawan hampir 8 tahun. Kawan saya yang baik dulu ialah Profesor Madya Dr. Nazaruddin, orang Negeri Sembilan. Saya berkawan di universiti tuan-tuan, daripada masa tahun pertama sampai tahun akhir. Dan kami bersahabat baik. Makan sekali, tidur sekali. Hampa jangan tafsir kot lain pula. Tidur satu bantal, tapi mimpi lain-lain. Kawan baik sungguh. Dia orang yang berada, saya susah. Dan kami baik sungguh sampai dia sambung ke PhD. Saya lambat sikit. Dan dia meninggal 3 tahun lepas, pensyarah UKM. Dia kawan baik sungguh, sehingga dia kahwin. Saya pergi meminang isteri dia.
Ketika dia angkat nikah, saya pergi bersama dengan dia untuk angkat nikah. Baik sungguh. Dan selalu pergi rumah dia, dan dia meninggal saya tak sempat kerana saya berada di Mekah. Baik sungguh. Kawan ni baik sungguh. Bila jumpa dia, tak menyusahkan orang. Walaupun dia ada krisis rumah tangga. Dia bercerai tuan-tuan. Kemudian dia berkahwin, bercerai lagi. Kemudian isteri dia meninggal. Dia meninggal. Anak dia jadi masalah. Kerana apa? Bila dia meninggal, tiba-tiba ada orang datang pegang jenazah dia. Anak dia pun tak tahu siapakah perempuan ini. Dan kami pun jadi confused masa tu dalam grup WhatsApp. Dia ni kahwin baru atau tidak? Kan? Menunjukkan apa? Ada benda yang dia simpan. Tapi dia jumpa, dia ceria. Dia tak cerita masalah dia. Bagus semua tuan-tuan. Dan dia tak berhutang dengan orang. Kalau kita jumpa, dia tak akan cerita masalah. Dan tak berhutang. Bagus semua. Kalau macam ni, pegang elok-elok. Dan saya ada kawan. 8 tahun dah saya berkawan. Kami berkawan daripada Mekah lagi. Berjumpa di tiang 1314 di Madinah, Masjid Nabawi. Namanya Ustaz Datuk Dr. Izhar Arif. Itu kawan baik saya tu. Kalau nak ikut tak layak kawan dengan saya. Dia Profesor Madya, Datuk, Doktor, semua jawatan dia. Aku jawatan apa pun tak ada. Kan? Tapi dia boleh berkawan dengan saya. Kerana apa? Bila kami jumpa macam pasangan kekasih. Kalau tak jumpa, saya hantar WhatsApp kat dia. Ya Habibi, kaifa halak? Ya Habibi tahu tak maksud apa? Wahai kekasihku. Saya hantar dekat Dr. Izhar Arif. Ya Habibi, kaifa halak? Anta masyghul? Kamu sibuk ke? Nampak? Dia pun jawab balik. Ya Habibi. Dia jawab, wahai kekasihku, dengan saya. Kerana apa? Kerana bila kami jumpa, kami akan bersembang, tuan-tuan, seronok, banyak cerita. Alhamdulillah, dah 8 tahun tuan-tuan. Dan tidak menyusahkan orang. Bila jumpa seronok. Satu lagi, ada seorang sahabat, dia duduk Kuala Selangor. Namanya Ustaz Haslim Bahrin. Bila naik motor, perut dia duduk laraga. Lama saya berkawan dengan dia. Kami jumpa tuan-tuan, rasa ceria, seronok. Seronok. Kalau ada kawan macam ni kakak, pegang elok-elok. Iaitu apabila kita berjumpa, ceria dia. Yang kedua apa? Sahabat ini bila kita jumpa, tenang hati kita. Kita pegang elok-elok sahabat ni. Kita harap sahabat inilah yang kita akan jumpa di syurga esok. Ada tak sahabat-sahabat yang kita jumpa tenang hati? Kan, jumpa tenang ya. Kalau jumpa tenang, dia lah tu. Dia tak menyusahkan kita. Saya nak tanya lah abang-abang yang ada ni, kakak-kakak. Sahabat yang paling dekat dengan kita siapa? Isteri kita lah. Betul tak? Kakak, abang balik, tenang tak? Dia bergelak tu. Kau ajar dia balik. Tenang tak? Balik tenang ya. Bang, makan belum? Tenang ya. Ataupun balik, nasi ada tak? Nasi apa? Jam. Ni, sahabat yang baik ialah bila kita jumpa tenang kita. Sahabat kita yang paling dekat siapa? Isteri kita. Kakak, sahabat kita paling dekat apa? Suami kita. Kita duk ingat sahabat kawan-kawan. Ni suami kita ni. Tenang tak? Abang, balik tenang tak? Ataupun alhamdulillah lah ada kuliah. Daripada balik biar duduk dalam kuliah. Something wrong kita. Sebab isteri kita bukan sahabat kita. Kita tak faham tuan-tuan. Kadang-kadang saya tengok kan, isteri-isteri datang jumpa saya. Komplain macam-macam. Kak, bahagia ni bukan rumah yang besar. Bahagia ni bukan isteri yang cantik. Bahagia bukan suami handsome. Bahagia bukan anak ramai. Bahagia tuan-tuan bila kita reda apa Tuhan bagi. Betul tak? Bahagia. Ini datang komplain saya, Ustaz, saya tension Ustaz. Ada seorang makcik datang jumpa saya. Dia cerita, Ustaz, saya tension dengan suami saya. Saya kata, berapa lama kahwin dah? 34 tahun. Saya kata, tension macam mana? Ustaz, saya nak minta cerai. Ingat bila kita minta fasah, automatik talak 3. Tak ada rujuk dah. Dia nak minta fasah. Saya kata, apa masalah nak minta cerai ni? Saya Ustaz, saya servis penuh masa dengan dia.
Saya tak kerja kerana dia ustaz. Baju saya serika, makan saya sedia, tiap-tiap malam dia dengan saya ustaz. Saya tak sangka ustaz dia kahwin lain. Saya kena, macam mana boleh tahu? Kan tiap-tiap malam ada, makan pun ada, selalu ada. Tapi macam mana boleh tahu? Tiba-tiba kata abang kahwin lain. Satu malam ustaz, dia mandi, tiba-tiba telefon dia berdering, kakak, naik cayang tu sayang lah. Bila naik sayang, mesti orang lain. Jadi habis mandi, bang, nak tanya bang, ni cayang ni siapa ni cayang? Dia tak ada saja bubuh. Sayang apa nombor lain? Ni sayang mana? Ni sayang. Saya tekan ustaz, saya tanya ustaz, saya tanya. Bila dah tanya-tanya, akhir dia mengaku. Dia kata, yang tu bini nombor 2 bang. Bini nombor 2 abang. Saya kecewa ustaz. Saya bangun pagi, saya serika baju, saya sediakan makan, saya servis all out, saya berhenti kerja kerana dia ustaz. Tiba-tiba ustaz, dia menikah seorang lagi ustaz. Saya kecewa ustaz. Tu saya pengang ustaz. Saya halau dia malam tu. Pergi mana? Pergi rumah bini nombor 2. Tak bodoh nama dia. Kawan tu ambil kesempatan tuan-tuan. Malam tu pergi. Dia kata apa? Saya halau dia pergi rumah bini nombor 2. Saya tenang ustaz. Tidak malam-malam. Saya pergi penuh perhatian dekat dia. Malam tu alhamdulillah saya boleh bangun tahajud ustaz. Saya tenang ustaz. Kemudian saya telefon dia, jangan balik. 2 hari dia tak balik ustaz. Alhamdulillah selama ni saya duduk sebelah dengan dia, tak sempat baca Quran. Sekarang ni saya boleh baca Quran, saya boleh tahajud, saya boleh puasa sunat ustaz. Dulu tak sempat kerana sebih dekat dia. Saya dalam hati, apa masalah dia ni? Kan? Tu macam mana? Alhamdulillah ustaz, saya tenang ustaz. Jadi saya nak bagi tahu, ustaz tolong bagi tahu kepada orang lain, kalau nak tenang, suruh suami kahwin seorang lagi. Berani. Nak mampu. Saya sampaikan pesan aja. Nak buat tak berani, tengok muka lain dah nampak. Baru cerita lah kan. Itu cerita dah. Dalam hidup kita ni, kita kalau ada isteri, ada suami, menenangkan hati, itulah suami kita, isteri kita sampai akhir hayat kita. Sebab tu kadang-kadang suami, isteri komplain tuan-tuan. Ada isteri datang komplain, ustaz, saya tak mau duduk dengan suami saya. Tak mau duduk macam mana? Saya pening ustaz. Pening macam mana? Bila malam tak boleh lena. Tak boleh lena macam mana? Dia berdengkur ustaz. Saya kata dengkur bagi orang lelaki ni biasa. Biasa berdengkur orang lelaki ni biasa. Tapi ustaz, semakin lama ustaz, semakin kuat. Saya pun tak boleh lena. Sampai saya bangun tengok apa nak jadi dengan suami aku ni. Tu macam mana? Kalau boleh ustaz, saya nak kahwin dengan ustaz. Aku juga nak kahwin. Bukan saya lah, ustaz lain lah. Saya nak kata kak, kalau kahwin dengan ustaz, ustaz tak berdengkur kah? Kan? Ustaz tak berdengkur kah? Hampa tahu dah ustaz asli, aku sebut sikit lah. Kalau perut duduk dalam raga tu, dia pernah naik kereta dengan saya, pejamnya bunyi lah, bunyi kuat. Saya kejut dia, ustaz. Dia, ustaz berdengkur kuat. Tahu dia kata apa? Aku tak dengar pun. Tak dengar lah, hang lena. Hang lena, memang tak dengar. Ni kami ni tak boleh nak bawa kereta, dia bunyi macam motorbot tu. Itu ustaz lah. Jangan komplain lah kan. Isteri suami kita berdengkur, ustaz pun sama aja. Seorang lagi ustaz tahu tak siapa? Tonton try naik dengan dia, Ustaz Syamsul Debat. Hampa try naik, Allahu Akbar. Dia lena ya, bukan berdengkur. Dia bunyi macam mana? Nah. Dia bercakap. Kalau cakap faham tak apa, tak faham. Nah. Sampai kami kejut, Ustaz, ada apa? Bercakap tadi. Aku tak cakap. Memanglah tak cakap. Hang lena. Ni, ustaz sama.
Kita kadang-kadang komplain suami kita berdengkur. Saya jumpa seorang makcik, dia kahwin dengan suami dia hampir 40 tahun, 50 tahun. Saya tanya dia, makcik, mana pakcik? Dah tak ada ustaz. Saya rindu momen tu, peristiwa tu. Saya kata rindu masa mana? Masa makan kah? Tak. Masa mana? Masa kita naik kereta sekali kah? Tak. Itu masa mana? Ustaz, masa tidur, dia kata. Ustaz, dengkur tu dah tak ada lagi ustaz. Saya rindu dengkur tu. Kak, sementara dengkur tu ada, malam ni bila dengar, beri galakan. Bunyi kakak tambah macam P.Ramlee. tambah. Sementara ada, esok dah tak ada kak. Kak akan rindu kak. Sebab tu bahagia bukan kerana dengkur. Bahagia bukan rumah besar, bukan kerana suami duit banyak. Bila kita redha apa Tuhan bagi, itulah satu kebahagiaan. Sebab tu sahabat yang baik, bila kita jumpa dia, tenang hati kita. Sahabat yang paling dekat adalah isteri kita, suami kita. Kadang-kadang kita komplain macam-macam kan, kata macam-macam, tapi kita dah hidup dengan dia hampir 20 tahun pun ada, 30 tahun pun ada. Sahabat yang baik lagi apa dah? Bila kita jumpa dia, kita tak sangka buruk dengan dia, dia tak sangka buruk dengan kita. Kita kena pegang elok-elok. Ada tak sahabat macam ni? Jumpa ya, kita tak fikir yang tak elok dekat dia, dia pun tak fikir yang tak elok dengan kita. Kalau ada macam ni, pegang elok-elok. InsyaAllah itulah sahabat til jannah, sampai syurga. Yang keempat, sahabat yang tidak akan mengata di belakang kita. Jaga ni. Hak depan selalu puji dia. Oh baguslah ustaz ni kan. Belakang dia buat tu, tu yang jam. Kalau ada macam ni, kita tak akan dengar daripada mulut dia. Orang akan menyampai satu persatu sampai kat kita. Kalau ada macam ni, elakkan sahabat macam ni. Jangan tuan-tuan. Kerana apa? Yang ni tak boleh untuk kita bawa bersama dengan dia di syurga nanti. Iaitu apa? Yang ke berapa tuan-tuan? Nampak sangat tak tulis apa. Aku pilih sebut pilih yang berapa pun lantak aku Yang ke apa? Yang keempat. Yang kelima boleh tak? Yang kelima. Tak tulis pun saya hantar. Yang ke lima. Okey, yang kelima. Sahabat yang baik kita kena pegangnya. Kalau tengok wajah dia, kita nampak keikhlasan. Kakak nak tahu tak tahu, kita bagi makanan dekat dia kan. Kadang-kadang ingat, kalau sahabat bagi tak sedap, makan sikit. Sedap, makan banyak. Jangan kecilkan hati dia. Kalau ada macam ni, pegang elok. Tapi banyak kita bagi bihun goreng kat dia, udang banyak, kita duk tunggu bila dia nak balas balik. Tu masalah kita tu, kurang keikhlasan. Lepas tu dia balas. Kita bagi bihun goreng, udang penuh, dia balas balik, alhamdulillah cucuk udang. Kita komplain, mana udang? Cucuk udang tak ada udang. Cucuk udang tak ada udang. Cucuk badak ada kan. Cucuk kodok duduk di atas. Jangan komplain. Sahabat yang baik, dia ikhlas. Kita bagi dia makan. Kalau tak sedap, dia makan sikit, dia tak akan komplain. Tapi kalau sedap, dia makan banyak. Kawan yang macam ni, pegang elok keikhlasan pada diri dia. Tuan-tuan nak tahu ikhlas tak ikhlas kan? Nak tahu ikhlas tak ikhlas, jemput dia datang rumah. Bila datang rumah, kita apa yang ada kita sediakan. Kita pun bagi tahulah, yang ni lah kami dapat sedia hari ni kan. Kemudian satu hari dia jemput kita. Kita sempat sedia apa? Nasi berani gam kambing. Hari ni kan, malam ni kan. Tengok tu. Aku sebut lah tu. Untuk saya atau untuk semua? Saya saja. Depa? Hamba tak ada, baliklah hamba. Kita pergi rumah dia. Kita pergi rumah saya lah. Saya sediakan nasi berani kambing gam. Oh, kita pun sebutlah, ada yang ni ada pun, minta maaf lah, makan lah. Kita pun makan, dia pun makan lah. Makan. Satu hari dia jemput pergi rumah dia. Pergi tuan-tuan, bihun goreng ya,
Dia jamu kita bihun goreng. Dalam hati kita rasa apa? Aku jemput dia datang rumah, nasi berani kambing garam. Pergi rumah dia, bihun goreng. Kalau ada macam tu tuan-tuan, sahabat macam ni pangkah awal-awal. Pangkah awal-awal. Kerana apa? Dia di depan kita baik, tapi tak ada keikhlasan dalam hati dia. Tapi orang yang ikhlas, walaupun bihun goreng itulah yang dapat sedia, dia mampu yang itu aja. Kita makan, kalau tak sedap makan sikit, sedap makan banyak. Kerana apa? Itulah kawan yang ikhlas. Kalau ada macam ni, pegang elok-elok, insya-Allah kita akan bawa dia sampai ke syurga. Yang ke berapa kakak? Tanya yang mereka ni haram tak tahu. Tanya yang ke 6. Okey, yang ke 6. Sahabat yang baik, bila kita tengok wajah dia, kita nampak kejujuran pada dia. Saya psikologi tuan-tuan. Saya psikologi. Master saya counselling, PhD saya psikologi. Kita nak tahu orang tu jujur tak jujur, tuan-tuan try tengok. Bagi duit kat dia 100 ke, bagi tahu dia, pegang sat duit 100 ni, nanti hari Jumaat depan saya nak minta balik. Katalah tiba-tiba Jumaat depan dia lupa. Kalau dia lupa, peringatkan, itu bagi duit, teringat tak? Dia tak tahu, tak tahu, pangkah terus. Ini tak boleh pakai macam ni. Mungkin dia lupa, kan? Ataupun dia saja-saja buat lupa. Kalau saja-saja buat lupa, sahabat yang ni dia tak ada kejujuran. Kita bagi barang dekat dia, dia buat tak tahu, dia tak nak pulangkan balik. Kita masalah dia kalau ada macam ni, orang ni tak jujur tuan-tuan. Sahabat ni bukan senang, kan? Al-mar'u ala dini khalilihi, disebut tadi ya. Satu lagi hadis, al-mar'u ma'aman ahabba, Nabi kata, seseorang dengan siapa yang dia suka. Kalaulah kita suka dengan sahabat yang baik, tuan-tuan, sahabat itulah yang akan tolong kita di saat kita nak mati. Kita tak boleh hidup seorang-seorang, tuan-tuan. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita kena hidup dengan kawan. Kerana apa? Bila kita mati, ada orang kena mandi jenazah kita, ada orang kena kafan jenazah kita, ada orang kena angkat jenazah untuk kita disolatkan, ada orang kena jadi imam, ada orang kena bawa masuk dalam kubur, dan ada orang baca talqin untuk kita. Menunjukkan apa? Kita kena ada sahabat yang baik. Kalau ada sahabat yang baik, dia akan urus semua. Mati dah Ustaz Abdullah Khairi, ramai daripada Presiden 18 datang dekat Penang tu, tuan-tuan lah, agak-agak saya mati, tuan-tuan pergi tak? Haram tak pergi, tahu lah. Tetapi sahabat yang baik dia akan pergi tuan-tuan. Sebab apa? Doa sahabat ini mustajab. Ya Allah, di sahabatku ya Allah, dia dah tak ada ya Allah, ampun dosanya. Kita sangat memerlukan tuan-tuan. Tu kena ada sahabat yang baik. Ni abang kita ni, apa? Azwat, apa? Datang ni mana? Banting. Dengkil. Dengkil. Seberang-seberang. Berkawan lama dah tuan-tuan. Ni sahabat kita ni. Lama ikut dengan saya. Kalau main badminton dia ada, tapi dia tak pernah menang. Ni sahabat-sahabat yang bersama dengan saya lama dah kita berkawan, bukan setahun dua. Daripada saya muda sampai sekarang pun muda lagi lah. Daripada muda sampai sekarang, saya 54 umur saya, bukan muda tuan-tuan, 54. Saya ada anak 6 orang. Anak saya yang kecil 19 tahun. Menunjukkan apa tuan-tuan? Saya dah kenal ramai sahabat-sahabat yang menipu pada pakai serban ni. Tipu saya 1.2 juta. Serban ni. Baru ni kena tangkap, ingat tak? Tipu saya tuan-tuan. Tipu orang lain pun adalah. Yang dia tipu orang lain itulah dia kena. Sebab kami tak report, sebab kawan-kawan mengaji di Jordan, tipu 1.2 juta tuan-tuan. Saya terduduk senyap, tak mampu nak bayar. Akhirnya jual kereta, jual rumah untuk bayar jamaah umrah. Pergi kapal terbang ada, balik tak ada kapal terbang. Tuan-tuan bayar tengok macam mana nak buat. Last kali keluar duit, beli tiket baru. Alhamdulillah, kapal terbang itu daripada Jeddah nak naik kapal terbang, kena naik di Madinah. Jamaah saya alhamdulillah naik van pergi Madinah. Daripada Madinah kena turun di Turki. Punya dahsyatnya, lepas Turki turun mana? Hong Kong. Hui, apa try tengoklah.
Daripada Hong Kong turun Bangkok, lepas Bangkok naik van ke Hat Nyai, daripada Hat Nyai naik van ke Pulau Pinang, 3 hari balik. Dia kata mampus pergi dengan ustaz, balik 3 hari. Jemaah kata tak nak pergi dah dengan ustaz. Yang paling dahsyat, saya kena tipu nak pergi haji. Pagi tu keluar, anak saya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kampung datang. Pagi tu Ustaz Abdullah Khairi bawa 30 jamaah pergi haji. Alhamdulillah, sampai KLIA kena tipu, tak ada visa. Balik semula, balik ke kampung. Maghrib saya jadi imam. Depa tengok, alhamdulillah, kalau nak pergi haji pergi dengan ustaz lah. Tolak pagi, balik petang. Orang ajar. Kawan baik, serban, tipu tuan-tuan. Sebab tu kita boleh tahu kawan kita ni jujur tak jujur. Kalau dia menggunakan kita, tuan-tuan, pangkah awal-awal daripada kita buat dosa. Sebab kita boleh tahu orang ni jujur atau tidak, orang ni setia atau tidak. Itu kawan kita. Kalau ada yang jujur, pegang elok, jangan lepas. Jangan lepas. Sebab apa? Itulah kawan yang kita nak bawa ke syurga Allah untuk bersama dengan dia di syurga nanti. Seterusnya, yang ke berapa kakak? Yang ke-7. Sebutlah 8 pun, dia orang tahu. Yang ke-7, sahabat yang baik, tuan-tuan, baik tutur katanya di hadapan kita. Saya dengan sahabat saya, Ustaz Asli, Dr. Izzat, sebab tu kami boleh gabung trio. Kami boleh gabung, tuan-tuan, kerana apa? Walaupun kami kutuk di atas pentas, tapi kutuk tu untuk nak carikan harmoni antara forum. Tapi kami, sama-sama kami, tuan-tuan, kita harmoni dengan pertuturan. Kadang-kadang kita ingat, Ustaz, bukan esok birthday hang, kawan tolong ingat. Tuan-tuan ingat tak itu? Ada tak kawan tu tolong ingat birthday kita? Ataupun bini kita pun tak ingat, kita tolong peringat, oi, esok birthday aku teruk sangat ini kita. Ni kawan tolong ingat. Saya ingat berapa tarikh hari bulan Ustaz Aslin, Dr. Izhar, isteri saya, dia akan ingat tarikh tu. Nampak tak penting, tapi penting untuk orang perempuan. Betul tak? Tarikh birthday kan? Satu lagi orang lelaki ni dia tak ingat tarikh anniversary, betul tak? Betul? Tak ingat. Ustaz ingat tak tarikh anniversary? Oh, ingat lah. Tak ingat mampus ya. Abang, nak menghargai isteri, ingat birthday dia. Yang kedua apa? Ingat anniversary dia. Jangan kira beli barang yang mahal. Yang penting ada. Benda yang simple, tanda ingat. Benda yang mahal, tanda kita ada duit. Sebab tu kalau suami bagi mahal tu, maksudnya dia berada, dia ada duit. Benda yang simple aja, dia beli cincin belah rotan, dia ingat juga. Maksud dia ingat. Bila ingat, hargailah suami ni, kan? Doa dia banyak-banyak. Sebab tu kalau boleh kakak-kakak, bila dah ada suami yang baik ni, doa yang terbaik apa? Panggilan yang terbaik. Kakak panggil apa suami? Ada suami panggil nama apa dah? Mat. Oh, jangan macam tu. Dia doa. Tahu tak mat maksud apa? Mati. Atau suami dia umur tak panjang, 26 mati lah. Nama Ahmad panggil Mat. Ada yang panggil Mamat. Abang Mamat. Mamat maksud dia ma tidak, mat mati. Mamat tak mati. Jangan panggil nama. Kalau ada, ubahlah, panggil abang. Panggil abang. Baru ni seorang pakcik saya bawa pergi Mekah. Dia tengah duk shopping. Lepas tu Arab tu tanya, mau beli ke? Cakap Melayu, mau beli ke? Sudah mau bayar? Dia panggil isteri dia, Ling, umur 68, panggil Ling. Aku dengar berbulu. Ling. Saya kata, abang umur berapa? 68. Hui, panggil Ling tu. Dia kata apa? Aku tak bawa duit. Dia kata, tunggu panggil Ling tu, tunggu dia bayar. Semua ni tuan-tuan, ambil kesempatan panggil Ling. Panggil yang elok sebagai doa. Selalunya orang perempuan ni panggil lah paling elok abang.
Kalau darling tu nampak, alah tak, orang putih sangat tak kan, darling, geli aku kan. Panggil, kalau ling saja tambah keling. Ada yang panggil suami dia B. Ada kan, pernah dengar tak? B. Saya tanya dah, kenapa panggil B daripada Habi? Oh, kalau B tambah ba di depan. Panggillah abang. Ni abang-abang kita, isteri kita tu kawan baik, doa panggil apa? Yang sayang. Tak payahlah panggil yang lain, panggil sayang. Tapi ada isteri dia panggil keturunan, cik, encik. Itu panggilan mesra. Ada panggil encik. Saya dengarkan Ustazah Asma, dia panggil suami dia encik. Itu panggilan memang mesra daripada keturunan dia. Tak apalah, kita boleh amal lah. Isteri saya panggil yang kan. Panggil apa? Abang. Ataupun hoi. Nasi siap dah. Hoi. Oh. Saya jumpa tuan-tuan orang Kuala Nerang. Dia panggil isteri dia, ni bukan cerita ni, betul. Isteri dia jawab, tengok air sampai lah. Rupanya istilah tu, dia gunakan istilah tu, maksud dia kopi dia pun jawab ready. Ada dia punya terik mak kan? Tapi yang paling teruk orang Penang. Saya pergi ziarah pakcik tu umur 78. Kami sampai ustaz, nak dia panggil isteri dia, yang panjang mendayung. Isteri dia datang angkat air kopi, umur 70 lebih lah, 76. Ustaz minum, angkat tu, panggil yang elok. Isteri dia berlalu, saya tanya pakcik umur berapa? 78. Panggil yang tu. So dia kata apa? Aku panggil yang sebab aku dah lupa nama dia. Rupanya nama aku lupa. Takut silap. Allahu Akbar. Kau ada tak suami panggil takut lupa nama? Kadang-kadang dia lupa nama apa dah isteri dia. Sebab tu kita hargailah dua tarikh ni. Hari kelahiran dia, hari anniversary dia. Bila kita hargai, bagilah hadiah. Murah tanda ingat, mahal tanda kita ada duit. Sebab tu kakak-kakak, bila ada suami yang macam tu, dia bagi, layanlah kan. Kadang-kadang balik rumah ni, suami lapar, yang nasi ada, siap dia kata. Ni abang makan, abang sebut sedapnya, dia reda, jamin kakak syurga, jamin. Ini balik rumah, air apa? Ambil dah peti air. Kawan tu buka haram jadahnya bini. Dia minum. Kalau dia tak reda, kakak tak jamin syurga. Reda aja. Sebab tu hebatnya seorang sahabat, suami isteri, apabila dia bertutur depan kita, kita rasa tenang hati, seronok percakapan dia. Yang ke-8 kan, sahabat yang baik, positive thinker. Tak positive thinker, positif. Bila jumpa dia semua positif. Ni ada sahabat negatif semua. Ni tak boleh buat, kita nak berniaga, tak boleh. Orang Melayu berniaga tipu banyak. Orang Melayu berniaga ni mana boleh naik. Orang Melayu berniaga ni banyak dengki, sihir, negatif. Kalau ada jadi pangkah hawa-hawan. Sahabat yang baik, positive thinker, dia akan positif tuan-tuan. Yang ni boleh, insya-Allah. Sebab tu kan, kita kadang-kadang anak-anak kita ni, kita kalau tak faham nak mendidik, susah. Saya tuan-tuan 54, saya cukup garang dengan anak. Masa anak saya kecil-kecil macam ni, garang saya. Jangan tanya tuan-tuan. Pernah anak saya bila dia duduk, sekarang dia dah kahwin 3 orang, duduk dengan dia orang semualah, dia orang akan bercakap. Dulu kakak kena lempar
dengan lempak dengan ayah kan. Oh dia sebut tu, saya pun duduk dengar. Oh dia cerita pasal aku. Anak kita akan cerita. Saya pernah anak saya tuan-tuan tak nak pergi sekolah. Saya bawa kereta, saya berhenti. Saya kakak keluar. Duduk tepi jalan. Saya halau dia. Masa tu muda, terfikir balik tak terfikir kan. Ish katalah kalau dia lintas jalan, lori hentamkan mati. Macam mana aku ni? Tapi saya bengis masa tu. Kan? Keluar, duduk tepi jalan. Tak mau pergi sekolah sangat. Halau. Cerita balik. Dulu ayah no tinggal kami tepi jalan. Dia akan cerita balik tuan-tuan apa yang kita buat. Saya kata kat anak saya, kalau ayah tak buat macam tu, mungkin hampa ni tak jadi manusia sekarang. Tak jadi manusia. Anak saya 6 orang hafal Quran, 6 orang duduk universiti. Alhamdulillah, menantu saya pun hafal Quran. Nak bagi tahu apa? Kayak garang sungguh. Tapi bila dah umur 15 tuan-tuan, 15, dan saya boleh tidur atas riba bapa mertua saya. Saya boleh tidur atas riba bapa mertua. Tuan-tuan boleh tidur tak? Kerana apa? Ni psikologi kata, kakak, kalau kakak nak ubah orang, jangan ubah orang. Kakak ubah diri, kita akan ubah orang. Macam itulah abang, nak ubah isteri, nak ubah anak, jangan ubah mereka, ubah diri kita. Kita nak ubah dia orang baca Quran. InsyaAllah keluarga kita akan baca Quran. Kita nak bangun tahajud, keluarga kita kena bangun tahajud, keluarga kita akan bangun tahajud. Kita selalu dengar kuliah, datang selalu, insya-Allah keluarga kita akan datang. Dalam psikologi kata jangan ubah manusia, ubah diri, kita ubah orang. Ni banyak kita nak ubah orang. Saya nak ubah bapa mertua saya. Bapa mertua saya mamak. Mamak tak ada mamak? Yang cakap lama saya cium dia. Lepas saya cium tangan dia, saya cium pipi dia. Cot. Dia kena cium tu. Kak, dia menangis. Jangan ubah orang, ubah diri. Sebab mamak ni jarang anak nak cium pipi. Jarang tuan-tuan. Kalau ada tu mungkin dia dah kahwin dengan Melayu. Jarang tuan-tuan. Saya cium menangis dia. Saya kata, bapa, kenapa menangis? Dia kata, aku ada 13 orang anak. Pun tak pernah cium pipiku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Tu nama ada strategi. Jangan ubah orang, ubah diri. Kita ubah orang. 13 keluarga saya, ada yang tak pakai tudung masa saya kahwin, ada yang tak boleh baca Quran. Bukan nak cerita aib, walaupun dia orang dengar-dengarlah. Alhamdulillah 20 tahun saya bersabar. Akhirnya abang saya yang sulung boleh positif. Jumpa dia, satu yang benda yang baik. Yang seterusnya, sahabat yang baik ialah hati dan niatnya baik. Kita boleh tahu tuan-tuan, tengok muka sahabat ni bila dah kawan lama, kita boleh kenal. Macam isteri kita lah kan, boleh kenal muka suami, betul tak? Kadang-kadang dia makan dekat surau, kita dah masak dah, kita boleh tanya, bang, makan belum? Dia nak kata apa? Nak kata tak makan, duk masak lah dia, tak makan lagi. Jangan bohong, isteri kita boleh tahu kan? Boleh tahu, betul tak? Saya kahwin dengan isteri saya 2 tahun. Sebelum saya sampai rumah isteri saya akan singgah rumah mak saya. Sebab apa? Sebab mamak masak tak pakai santan, gulai. Kari tak pakai santan, saya tak boleh makan. Saya tak boleh makan. Macam mana? Saya dah lama dengan mak, saya akan singgah rumah mak. Makan dulu bagi puas. Balik-balik, bang makan belum? Tak lagi. Tapi dia tahu tuan-tuan, makan rumah mak, dok. Makan dia masak. Sebab jaga hati. 2 tahun tuan-tuan, 2 tahun. Macam mana saya nak ubah isteri masam-masam? Saya tak suka lah kan. Kita jenis mak Melayu ni, dia ada gulai. Saya pun buat macam ni. Mak masak jenis sedap, dia pun masak. Sedap tu, dia masak macam tu. Sekarang dia dah masak macam tu. Alhamdulillah, saya nak ubah. Dia suka makan sambal udang, bubuh petai. Cerita pasal tu dah telan air liur ni. Tapi petai dia akan buang kulit. Saya tak suka makan petai itu saja. Saya suka makan kulit.
Sebab kulit tu lemak. Ada kan? Jenis buah-buah dia makan biji saja. Saya tengok dia makan, saya tak puas. Jadi buat macam mana? Saya potong petai tu dengan kulit. Satu hari dia makan. Lemak pula tu. Tengok. Kita nak ubah orang, kita kena ubah diri kita. Akhirnya alhamdulillah, isteri saya tahu dah, kalau saya makan mesti ada ulam, ada sambal. Sambal petai, jangan buang kulit. Jadi dia tahu dah. Alhamdulillah, 30 tahun lebih dah hidup dengan dia faham dah. Dia tahu sangat dah kalau saya buat macam ni. Dia tahu dah saya cari spender. Sampai macam tu. Spender tu. Sebab saya jarang pakai spender. Hampa gelak apa? Saya nak cerita ni. Baru ni saya jumpa kawan saya di Cyberjaya. Dulu ni duduk di universiti sekali. Rumah sewa tu sewa dengan dia. Duduk satu bilik. Dia tuan-tuan, Allah, sekarang ni timbalan pengarah Datuk, tak payah sebut nama. Hari tak berhenti tak payah sebut nama. Baru ni jumpa kat Cyberjaya. Dia tengok, Datuk, teringat, ya Allah, masa duduk universiti dulu, dia baju tak pernah gosok. Dulu tak ada dobi. Macam mana? Dia akan masuk dalam timba. Kemudian dia masukkan sabun fat. Dia masuk, dia rendam seminggu. Seminggu rendam. Dia angkat-angkat. Alhamdulillah, bersih. Tapi 3 bulan, reput semua. Dan dia ni, saya tengok dalam bilik dia, almari, tak pernah ada underwear, spender. Tak ada spender. Saya pun tanyalah, spender tak pakai kah? Aku tak pernah pakai. Sekarang timbalan pengarah. Apa jangan bicara pula. Baru-baru ni buat buka puasa. Dia panggil saya bagi tazkirah. Saya pergilah, pergi duduk sebelah dia. Tengok-tengok, Datuk. Shh. Dia buat begitu. Saya tak, Datuk nak tanya, spender pakai? Pakai ya. Saya kata, pakai dia? Pakai. Aku, dia kata, mudah tengok orang lelaki. Kalau aku kadang-kadang cari spender tak ada, aku hantam spender bini aku. Datuk, pakai macam mana? Bukan dia kecil depan, aku kalih, dia kata. Kak, itulah suami kita. Kan? Itulah suami kita. Kalau kita faham, alah, layanlah sementara hidup. Positive thinker. Seterusnya, hati kita kena baik. Yang seterusnya, kawan kita yang baik is a good listener. Good listener. Kita ni susah nak mendengar, tambah-tambah orang lelaki. Orang lelaki susah nak dengar. Bila balikkan keputusan anak, kita dengar dah. Ayah, ni keputusan. Tak apa. Tengok juga. Tak apa. 10A. Kok nak hargai pun tidak. Sepatutnya dengarlah. Ya, bagusnya. Cuba tengok balik kat mak. Mak SPM 10A. Mak pegang. Tak bodoh macam Pak Hang. Pak Hang kena. Kalau ikut Pak Hang tak boleh pakai. Dihargai. Perempuan bagus. Tengok suami. Okey. Okey. Apa kata pendengar? Alhamdulillah. Kalau kita balik kan, tanya bapak. Adik tanya bapak ke tanya mak? Tanya mak, nampak sangat dah ni jawapan tepat. Adik kalau ada soalan dekat sekolah tak boleh jawab, tanya mak ke tanya bapak? Tanya mak, nampak dua dah. Dia tanya seorang lagi. Tu. Hang jawab tak betul, aku tombok hang lagi. Kalau lah balik sekolah ada kerja kena buat kan, adik tak boleh buat, adik tanya mak ke ayah? Mak, tengok 3 dah. Nampak hampa ni kerja apa ni hampa ni? Sebab apa? Sebab kita ni is not a good listener. Saya kaunselor bukan menyelesaikan masalah. Kaunselor ialah good listener. Orang datang cerita masalah, saya dengar aja. Ya. Saya bergaduh dengan suami saya. Ya. Saya nak buat macam mana? Ya. Lain kali, ya. Ustaz, saya kena balikkan dengan suami saya. Ya. Dia selesai sendiri. Ni abang nak selesai masalah, abang jadi pendengar yang baik. Isteri cakap, dengar aja. Ya. Abang faham. Tapi dalam hati haram tak faham.
Dengar aja. Abang try dengar. Menyelesaikan banyak masalah. Orang lelaki bukan pendengar yang baik. Saya kaunselor, tapi orang perempuan bagus tu. Allah, dengar semua. Jiran sebelah dengar, orang ni dengar, semua dengar. Jin tuan. Sebab tu kalau kita faham lelaki perempuan 2 minit, kita senang untuk menguruskan rumah tangga. Orang perempuan dia banyak memilih dan dia bukan cerewet, dia teliti. Orang perempuan teliti. Orang lelaki dia senang dan simple. Orang perempuan datang surau, tengok baju dengan tudung mesti matching. Orang lelaki haram spender tak pakai. Yang penting aku datang sembahyang, baju pun tak setrika, button pun hilang. Tengok button hilang. Tengok adik kita tu, button 2 lah, mana 2 lagi? Mampus bi dia kata aku mampus bi. Itulah orang lelaki. Tengok orang perempuan nak keluar pergi kenduri, oning setengah jam, oning. Betul tak? Oning setengah jam. Dia setrika baju, dia letak atas katil. Abang jangan pergi duduk. Abang nak mampus, abang duduk. Pakai tak keluarlah kenduri. Tengok, kalau kita faham senang. Faham senang. Orang perempuan dia daya memilih banyak. Orang lelaki mana suka memilih? Senang aja. Kupiah ni kalau ada sudah kan. Tu pun tak pernah basuh setahun pun ada. Kalau rendam dalam kolam Putrajaya semua timbul. Kakak dengan susah hati. Tapi orang perempuan tengok, nak datang setrika, kasut hebat, semua hebat. Alhamdulillah, kalau kita faham, kita boleh hidup dalam rumah tangga yang sangat bahagia. Orang perempuan dia banyak memilih, orang lelaki senang. Sebab tu orang perempuan dia nak 9 barang satu kedai. Satu kedai 9 barang. Sebab tu saya pernah kan shopping baru ni masa raya. Anak saya 5 perempuan, seorang lelaki. Saya duduk dalam kereta, saya tak pergi shopping, dia pergi 5 jam. Agak-agak balik dia beli tak barang. Dia sampai-sampai, ayah tak jumpa, aku cukup geram. Tengok dia padu gelak. Kalau abang faham, senang. Memang macam tu orang perempuan. Dan pernah masa 2 hari nak raya, isteri saya dengan saya pergi masuk kedai aksesori wanita. Tengok, orang perempuan dia ada satu kedai aksesori wanita. Maksud dia spender dia dengan bra. Kita ada tak spender kita? Aksesori lelaki ada tak? Orang perempuan panty dia tu satu kedai. Sebab dia nak memilih. Aku heran lah, apa beza dia? Takkan nak pilih ada rendot, pakailah yang mana pun sama aja. Tapi itulah orang perempuan. Orang lelaki spender dalam kotak. Abang pernah tak buka? Kak nak tanya lah, suami kakak beli spender, dia buka tak kotak? Tak ada. Dia beli-beli, dia bayar, balik baru buka. Yang dia tengok apa? XL, saya XL lah. Kalau saya XL, Ustaz L. Dia tengok XL, lepas tu dia nama. Balik-balik dia buka-buka, tengok luar XL, dalam saiz S. Adik, agak-agak bapak kamu pergi hantar tak? Tak ada, dia takkan hantar punya. Dia tarik sampai meri, dia pakai. Kak, itulah suami kakak, itulah kami. Tapi orang perempuan, isteri saya dengan saya, 2 orang aja pakai kepiah, emas tak pakai. Bang, kita masuk kedai juga, kedai aksesori wanita. Dia ajak saya masuk. Saya kata apa? Ustaz, takkan nak masuk. Dia kata, bang, tunggu depan pintu. Arahan tu, kita ni ustaz ni takkan nak masuk, jadi duduk depan pintu. Depan pintu cermin tu lah, aksesori wanita. Dia masuk dalam. Bila saya duduk, semua lalu pakat tengok, you ustaz tu teruknya. Tengok, aku jadi bahan. Saya pun buat tak tahu lah, buat tak nampak kan. Dalam tu, tiba-tiba isteri saya, bang, dia suruh masuk. Dalam hati, kepiah ustaz, takkan nak masuk. Dia panggil kali kedua, jangan tunggu panggilan ketiga.
boleh hambat. Pakai duduk dalam kereta tak bercakap lah sampai balik. Dia panggil kali kedua, masuklah kak, oi. Jadi duduklah, duduk dia pegang panty dia tu, dia angkat, abang color ni okey tak? Dalam hati aku, hang tak pakai pun tak apa, aku bukan tengok color pun. Tapi itulah isteri kita, suami kita. Sebab tu abang, kalau ada sahabat yang baik, jadi pendengar, abang akan selesai macam-macam masalah. Jadi cukuplah setakat itu kan. Semoga apa yang saya sampai ni, walaupun dalam gelak ketawa apa semua, sebenarnya ni Allah sebut dekat kita ni, ya wailata, celaka aku, dia kata, laitani lam attakhiz fulanan khalilan. Kerana apa? Kerana alangkah baiknya kalau aku tak sahabat dengan dia. Jangan esok kita jumpa di akhirat, ni kawan kita kata, celaka dia kata, kerana aku sahabat dengan dia lah aku jadi macam ni. Jadi insyaAllah kalau ada sahabat yang ada ciri macam ni, untuk pegang dia elok. InsyaAllah sahabat itulah yang akan bawa kita bersama-sama untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Kalau terasa hati, pada muka. 2 rangkap pantun, pergi ke Dubai membeli meruku, kakak bye-bye, abang semua I love you.